Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Hai, nama saya Norman. Saya adalah orang yang berasal dari Tarik Raja dan duduk di Batu Pahat. Dan sekarang ni saya telah berbisnes di Batu Pahat. Dan hari ni saya nak live dengan tajuk pengajaran jadi pelajaran saya. Okey. Sebelum tu tolong share video saya ni, mungkin ada orang lain boleh bagi manfaat. Dan mungkin anda boleh bagi manfaat kepada orang lain. Sekejap bagi masa saya untuk ni. Okey. Ni saya tengah buat kereta ni, aircon. Nak tengok tak? Balik. Sekejap ya. Dah semua nampak dah. Tu dia tengah buat aircon, flashing aircon. Tengah dalam proses ya. Tengah dalam proses. Sementara saya bercerita-cerita lah. Semasa saya berumur muda lagi, mungkin dalam 25 tahun, saya suka berangan dan bercerita-cerita yang sangat tinggi. Dan sampai satu masa saya hanya mampu berangan je. Saya tak ada apa-apa, saya tak ada something, sesuatu yang boleh membanggakan orang atau membanggakan diri saya atau membanggakan keluarga saya. Dan sampai satu masa saya start fikir, aku ni nak jadi apa Aku ni nak jadi apa? Dan kemudian saya start belajar apa je. Dan masa tu saya start fikir, sementara aku dah tak ada apa-apa ni, tak boleh jadi apa ni, aku tak boleh pilih kerja. Dan lepas tu saya start fikir, apa je benda yang aku nak buat ni, aku nak belajar untuk masa depan aku, mungkin something. Dan saya pernah kerja kedai runcit. Saya belajar macam mana nak bagikan sayur tu, nak susun sayur, nak jaga sayur tu supaya tahan dan jual balik lagi, dan sehingga seminggu kalau dia boleh tahan, kalau tak silap, tapi dalam keadaan fresh. Macam mana caranya? Dan pengalaman tu sekejap je. Saya bekerja kat situ setahun saja. Kemudian saya sambung belajar. Dan kemudian dia perangai tu tak berulang-ulang. Saya tetap dengan
dengan sikap berangan tu. Dengan sikap berangan tu masih ada. Dan kemudian saya masih tak ada apa-apa juga. Dan saya start decide, apakah kebolehan yang saya boleh ada supaya saya ada kerja sendiri, perniagaan sendiri, bisnes sendiri. Dan saya tiba-tiba saya dapat sambung belajar. Okay, sambung belajar. Dan sebenarnya cita-cita saya bukanlah sambung belajar tu dekat bengkel Tapi masa tu saya dah fikir, tak apalah, apa-apa pun boleh lah, sebab aku dah tak ada apa dah. Dah tak boleh nak buat pilihan. Sebab apa yang ada, buat dulu. Kalau nak aku kan cita-cita tu nak jadi bomber. Jadi bomber, jadi pegawai kerajaan ke macam tu lah. Kerja supervisor, tapi lulusan tak ada. Dan kemudian saya belajar betul-betul dalam bidang enjin. Dan saya boleh hafal lah benda yang ada kat dalam enjin ni. Apa itu head, apa itu block, apa tu piston, apakah itu camshaft, apakah itu crankshaft, apakah itu timing bell, apakah itu bearing timing bell, apakah itu gearbox, apakah itu rocker arm, apakah itu valve slip, valve yang ada plunger tu, apakah itu throttle body, something yang sangat banyak. Tapi bila saya dah lupa dengan benda tu, saya dapat belajar. Dan pengajarannya apa? Pengajarannya, masalah kita adakah lebih besar daripada benda yang kita nak buat? Kalau masalah kita tak cukup besar, atau sebab kita nak buat tu tak cukup besar, kita tak akan berjaya buat apa je pun. Tak kisahlah kau nak belajar menjual ke, kau nak belajar buat marketing ke, kau nak belajar buat enjin ke, kau nak belajar. Dia adalah tertakluk kepada sebab kita nak buat tu, sebab kita nak belajar. Selagi hidup kita ni ada pilihan, kita akan still buat pilihan. Kita akan still buat pilihan demi masa depan kita. Tapi masa kita dah tak ada banyak. Tapi kita still buat pilihan. Jadi solusinya adalah kita kena cari apa sebab kita nak belajar, apa sebab kita nak buat, apa sebab kita nak belajar. Sebab kita nak belajar tu adakah cukup besar dengan sebab kita nak berjaya? Macam mana cakap? Kita dah periksa dah tak ada, lulusan tak ada, periksa tak lulus, universiti tak ada, tak panggil, dan kita dah tak ada dah tak ada jalan untuk masa depan. Dan adakah masa tu kita akan pilih untuk memilih? Faham tak maksud saya? Kita dah tak ada masa untuk memilih dengan kita tak tahu apa benda yang kita boleh buat. Faham tak? Jadi sebab itulah saya cakap, apa je benda yang ada kat depan kita boleh buat dulu. Sebab apa yang ada kat depan ni sebenarnya yang terbaik. Contohnya apa-apalah, tak kisah. Masa tu saya dapat panggilan belajar buat enjin, saya buat je. Dan secara tak langsung saya terus terpandai. Terus. Dan sampai satu masa tu saya tak percaya orang lain buat enjin. Saya je yang paling pandai buat enjin. Kan? Dan sehingga kan apa-apa pun saya buat sendiri. Sampailah satu masa saya nak cari shortcut. Sampai bila aku nak menukang ni? Sampai bila aku nak menukang ni? Dari situ saya start fikir macam mana nak buat bisnes dengan menukang ni. Menukang enjin lah, maksudnya buat bisnes enjin.
first kali saya buat pakarkan dalam bidang tersebut, enjin, pakarkan dalam bidang enjin. Dan masa tu saya dah pengalaman banyak dan saya dapati masalah enjin ni terlampau rumit sehingga kan susah nak cakap pakar tu susah. Kadang-kadang dia masalah kecil je tapi susah nak buat. Contohnya masalah macam mana masalah biji-biji itu tinted, masalah apa senggut-senggut, fuel pump dah tukar, filter dah tukar, semua dah tukar, plug dah tukar, tapi masih senggut-senggut. Sampai satu masa dah tak ada guru yang nak ajar, saya start buat benda lain yang lebih simple dan saya senang untuk jadikan dia satu bisnes. Lebih simple dan untuk memudahkan saya jadi satu bisnes, iaitu aircon dan printer. Ianya paling senang, tapi ramai yang ambil mudah benda ni. Sebenarnya dia tak senang macam mana pun dia tak senang sangat. Dia boleh lah, kata senang tu boleh lah nak dibandingkan dengan masalah enjin ni yang ada melibatkan elektronik, yang dia melibatkan benda yang saya tak tahu. Contohnya yang melibatkan elektronik ni bukanlah wiring saya belajar, tapi elektronik tu saya tak tahu sebab dia benda yang tak nampak, dan sungguh-sungguh tu disebabkan elektronik tu problem. Dan selepas tu saya belajar aircon, dan belajar aircon kemudian saya buat printer. First kali saya belajar aircon ni saya dah belajar dah masa belajar enjin tu, tinted. First kali saya buat, saya tengok dia buat senang, sangat senang. Cuci, kopek, tampal, senang. Cuci, kopek, tampal. Cuci, kopek tinted baru tu, stiker dia, tampal, pasang, dah. Lepas tu tolak, siap. Tapi kaedah dia yang betul tu, nak betul-betul sampai jadi tu, lama. Sampai satu masa tu tak tahu, fed up, tak tahu nak buat apa. Kenapa susah sangat nak pasang ni? Dia sebenarnya bukan apa, dia start dengan kita tak faham cara dia. Kita tak faham. Sebab itulah kita tak boleh terus hafal je. Macam kita mula-mula kopek, pasang, siap. Kopek, cuci, pasang. Kopek, cuci, pasang. Cuci, kopek, pasang. Senang kan? Hafal. Senang. Tapi bila buat, bukan itu je kena buat. Dia ada detail-detail dia. Detail-detail dia tu, tapi sebenarnya detail-detail tu banyak. Tapi saya nak cakap susah, tapi tak boleh cakap susah sebab dia tak susah pun. Bila orang tu rasa tak susah, itu je. Dia akan susah bila orang tu rasa susah. Bila dia dah buat gagal, dia akan rasa susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya. Boleh? Kereta apa? Tengok kalau dia kosong, tengoklah, biasa RM50. RM50 dan ke bawah. Kalau ke atas tu dah buat benda lain lah, maksudnya kena servis ke apa. Jadi apa masalah dia, penyelesaiannya adalah tentang apa yang kita fikir dan apa yang kita rasa. Dia memang melibatkan benda tu. Contohnya ini sebagai contoh. Mula-mula sekarang ni apa yang saya cerita adalah pasal enjin lah, pasal aircon lah, pasal tinted lah. Proses pembelajaran tu dia nampak susah,
nampak senang, bila kita dah buat nampak susah dan sehingga putus asa, dan dia jadi pening dan terus tak nak buat. Dan sebenarnya kalau kita cakap benda ni boleh memberi kita masa depan, dia akan jadi senang. Contoh saya cakap, okey, besok aku nak ada gaji 10,000. Adakah benda ni boleh buat? Dan saya rancang, boleh dan jadi, dan saya pernah dapat. Caranya memang banyak step, tapi boleh. Memang boleh. Dan dia akan jadi senang bila kita punya perasaan tu percaya boleh buat. Percaya dan boleh buat. Contohnya macam saya tak, masa tu saya mula-mula saya nak buat, saya tak banyak fikir dan saya cuba target satu hari tu saya mesti dapat satu masalah yang boleh diselesaikan. Dan bila kita target, kita akan paksa diri kita, dan kita tak rasa kita dipaksa pun, dan dia disebabkan kita nak, kita minat, kita nak. Dan kemudian dia tak sengaja dapat, dan bukan saya seorang je yang dapat, orang lain pun boleh dapat. Dan dia senang. Dan dia senang kalau kita rasa dia senang. Soalannya macam mana kita nak buat kita rasa dia senang. Kita rasa benda tu boleh senang. Macam mana? Pertama, kita kena percaya. Kita kena cari sampai kita percaya. Kita kena cari penyelesaian masalah sampai kita percaya. Contohnya okey, macam saya dalam bidang aircon. Aircon rosak disebabkan minyak je sebenarnya. Minyak sumbat. Dan macam mana saya boleh percaya benda tu? Saya tengok. Saya dah belajar enjin. Dan enjin rosak disebabkan minyak tak ada. Aircon rosak disebabkan minyak sumbat. Dia bukan tak ada, dia sumbat. Dia berpusing dan dia tak patah balik. Dan lama-lama dia tersekat dekat filter dryer, dan dia perlu di flushing dan keluarkan minyaknya, dan kemudian diisi minyak baru. Itu je. Dan macam mana nak buat? Macam mana kita nak bagi percaya tu dekat orang? Kita kena buat. Kita kena buat sendiri benda tu, dan kita buktikan kepada dia, dan dia percaya, dan kita akan dapat hasil. Benda tu berpusing-pusing macam tu je. Dan saya sepatutnya tak cakap benda ni, tapi saya nak jadikan benda ni bermanfaat, saya cakap macam ni lah. Dan sehinggalah sampai pandemik ni, saya mengalami masalah yang betul-betul terkena betul, sebabkan orang dah tak jalan, tapi still ada juga, alhamdulillah. Dan kalau kita yakin, kita boleh. Dia sebenarnya soalnya adalah yakin. Dan kita, bergantung apa yang kita rasa, apa yang kita percaya, apa yang kita yakin, dia akan menentukan berapa pendapatan kita. Samalah macam Azizan cakap. Benda dia cakap tu sebenarnya memang dah terjadi dah. Contohnya apa yang saya dah belajar kan. Dia macam mana cakap kan, sebenarnya kita dah fikir benda tu. Kita dah fikir benda tu, tapi kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Solusinya adalah apakah perancangan kita. Sebenarnya tak ada apa yang salah. Apakah perancangan kita? Perancangan kita nak jadi apa, dan berapa lama yang kita nak buat. Kalau kita buat benda tu untuk setahun, kita buatlah benda tu untuk setahun. Dan berapa yang kita nak dapat tu, kita buatlah benda tu. Jadi soalnya target. Bila target tu betul, kita tak akan risau dengan apa orang cerita. Dan berbalik, dan bila kita fikir-fikir, dia akan berbalik kepada
apa yang kita percaya dan apa yang kita rasa, yakin. Itu dia. Dan betul ke masalah tu cukup tinggi untuk kita buat benda yang ni? Dia macam kita melintas tau. Macam ada jalan raya. Ini rumah kita, depan kedai runcit. Okay. Jalan raya ada kereta lah, lalu lalang. Dan kita perlukan makanan dan barang yang diperlukan dekat kedai runcit tu. Kita perlu melintas. Dan risiko untuk melintas tu adalah mungkin kena langgar. Tapi kalau kita faham macam mana cara untuk melintas, kita tak akan kena langgar. Sampailah satu masa yang ditetapkan. Itu kita tak boleh lari lah. Contohnya macam ni lah. Inilah contoh yang paling senang kita nampak. Ini contoh yang paling senang kita nampak. Kita nak dapatkan sesuatu, kita kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Kalau tak, kita tak dapat apa-apa. Kalau kita mengharapkan orang, kita akan dapat share daripada orang tu sikit. Tak cukup, mungkin tak cukup. Tapi kalau kita buat sesuatu kita sendiri, dan kita akan dapat apa yang kita dah buat. Okay? Kita akan dapat apa yang kita buat. Betul. Kita akan dapat apa yang kita buat. Contohnya macam saya target, aku nak jadi apa? Aku nak buka kedai. Dan alhamdulillah dah buka kedai. Alhamdulillah. Dan selepas buka kedai, saya dah kena target benda lain. Kalau saya tak target benda lain, dia hanya ada kedai je lah. Proses-prosesnya tu lama. Dan ada kedai ni bukannya sebabnya nak ada kedai je. Nak ada pendapatan pasif, itu je. Dan saya pun boleh share macam mana cara nak buat benda tu. Anda cuma perlu baca sahaja post-post saya yang saya dah buat sebelum ni. Dia ada kena-mengena dengan apa yang saya dah lalui. Okey, selamat menonton dan saya dah end live ni. Assalamualaikum.